Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak kelas Wira. Untuk hari ini, cikgu akan mengajar kamu topik barulah dalam asas masakan, iaitu haba lembap. Okey, ini dia haba lembap. Haba lembap. Apa itu haba lembap? Okey, haba lembap ni berkaitan dengan prinsip memasak, teknik memasak. Mula-mula kita dah belajar memasak haba kering kan. Sekarang kita masuk topik haba lembap. Lembap, perkataan lembap ni dia berkait dengan cecair lah selalunya. Cecair yang perlu dididihkan ke, dimasak. Jadi kita kena pergi tengok pada satu persatu kaedah tu. Dalam proses ataupun dalam prinsip haba lembap ni sebenarnya ada 5 kaedah. Ya, ada 5 kaedah. Sebenarnya kaedah apa? Kaedah masakan. Okey. Ya, ada 5 kaedah masakan. Apakah itu 5 kaedah masakan dalam prinsip haba lembap? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar, cikgu akan terangkan satu jenis dulu kaedah masakan. Ya, kaedah mencelur. Ya, tapi cikgu akan tunjukkan 5 kaedah yang ada dalam prinsip haba lembap. Okey, untuk maksud. Okey, sekarang kita kena faham maksud kaedah memasak haba lembap, ya. Haba lembap. Ni prinsip haba lembap. Okey, prinsip. Prinsip tu maksudnya teknik dia lah. Teknik memasak haba lembap. Kita kena faham dulu. Maksud bagi kaedah memasak haba lembap ialah, okey, kita mula dari sini, iaitu kaedah memasak haba lembap merupakan proses memasak. Okey, proses memasak apa? Proses memasak proses memasak menggunakan menggunakan apa bahan utama. Bahan utama kita ialah cecair. Untuk proses kaedah cecair yang mendidih. Okey, kalau cecair yang mendidih, kita akan terbayanglah ada gelembung-gelembung, ya. Kalau ada cecair, dia akan ada cecair yang mendidih. Ini cecair lah ni. Ini cecair dalam bekas lah. Ya. Dia mendidih keluar asap. Mendidih ni, cecair ni sampai suhu dia macam air yang telah dipanaskan atas dengan suhu yang kuat lah, yang mendidih sampai keluar buih tu. Itu maksud mendidih, sampai keluar buih-buih, ya. Dinamakan cecair mendidih. Proses suhu je 100 darjah Celsius. Ya, selalunya 100 darjah Celsius lah. Inilah air yang mendidih, cecair yang mendidih. Tetapi kalau dalam masakan ni, kita selalu gunakan air. Cecair kita air lah. Okey, ataupun kaedah masak haba lembap ni mengguna wap air. Okey, ya. Ataupun memasak ni ada 2 jenis. Satu, cecair mendidih tadi, kita masukkan bahan makanan. Lepas tu kita guna wap air je untuk masakkan makanan. Itu maksud dia. Ya, ingat, ya. Ada 2 dalam haba lembap ni, ada 2. Satu cecair yang mendidih. Satu lagi ialah proses masak tu dia gunakan wap air. Wap air ni pun kita kena didihkan dulu. Kena semuanya kaedah mendidih. Jadi kalau nak dapatkan wap air, kena didih air tu sampai dia gelembung-gelembung. Ya. Itulah maksudnya. 2 jenis prinsip yang kita 2 jenis apa maksud prinsip haba lembap tu, ya. Okey, yang pertama cikgu nak terangkan, dalam gambar ni kita ada 5 kaedah memasak menggunakan haba lembap. Macam cikgu cakap tadilah, ada 5 kaedah masakan.
Okey. Yang pertama, kita pergi pada satu persatu ya. Secara lah. Nanti kita akan pergi secara detail ataupun secara penangan yang lebih jelas. Okey. Pertama, kaedah pertama, kaedah masak menggunakan lebak yang pertama ialah mencelur. Mencelur. Okey, mencelur ni dia ada makna dia. Nanti kita akan belajar apa maksud mencelur. Ya. Jadi ini kaedah masak yang pertama. Kaedah yang memasak yang kedua ialah merebus. Merebus. Okey, yang ketiga ialah merenih. Okey, merenih. Okey. Yang keempat, apa yang keempat? Cuba eja. Mengukus. Okey, mengukus. Mengukus ni dia berbeza dengan keempat-empat kaedah masak yang lain tadi. Kenapa? Nanti cikgu terangkan. Okey, dan yang kelima ni ialah merendidih. Merendidih ni sama konsepnya air yang dididihkan sampai dia sampai dia masak makanan tu, sampai dia berbuih air tu, itu dididih. Okey, antara kelima-lima ni ya, mencelur, merebus, merenih, mengukus, merendidih. Okey, menggunakan masa yang berbeza. Maksudnya proses masak dia, jangka masa masak dia berbeza antara satu sama lain. Contohnya kalau mencelur, dia sekejap ke lama? Dia sekejap je prosesnya. Proses yang singkat. Okey, kalau merebus ni lama ke sekejap? Dia ambil masa lah. Kalau merebus ni mungkin lama. Berapa minit lama? Yang ketiga, merenih. Merenih ni memasakkan makanan tu memerlukan proses yang lama dengan api yang perlahan. Dia merenih dia dengan api yang sederhana. Dia lamalah atas dapur tu. Dia nak bagi tujuan dia sentiasa panas. Yang keempat ni, mengukus. Okey, mengukus inilah dinamakan menggunakan cara wap air. Okey, wap air. Okey, dia masak makanan. Contohnya pau. Pau kita tak letak dalam air terus kan? Adakah kita masak pau ni dengan cara letak terus dalam air? Tak. Pau ni dimasak dengan menggunakan kaedah kukus. Kukus maksudnya air yang dalam ni dipanaskan oleh api. Hasil dari pemanasan tu, wap-wap air yang keluar tu akan memasakkan makanan yang ada dalam ni. Wap air tu lah yang masakkan dia. Ya, dia tak masuk, kita tak masukkan makanan tu dalam air terus macam kaedah-kaedah yang lain ni. Ya, kaedah yang lain ni mencelur, kita letak bahan makanan dalam air rebusan tu, air didih tu. Merebus pun sama, merenih pun sama dan juga merendidih pun sama. Mengukus saja yang menggunakan wap air, tapi itu adalah salah satu dalam prinsip haba lembab. Okey, yang kelima, merendidih. Okey, apa beza merendidih, merenih ni ya? Nanti kita akan pergi satu persatu topik ni. Hari ni kita nak tahu dulu 5 kaedah tu aja ya. 5 kaedah. Ya, ingat ni 5 kaedah haba lembab. Ya. Okey, untuk itu saya terus pergi pada kaedah yang pertama tadi yang cikgu cakap tadi. Cikgu nak masuk pada kaedah apa tadi? Yang pertama iaitu kaedah mencelur. Apa maksud kaedah mencelur ni? Kita boleh baca. Okey, ini dia gambar dia. Kita boleh baca dan ini gambar dia. Okey, kita nak fahamkan maksud dia dulu ya. Mencelur. Maksud. Okey, maksud kaedah mencelur ni memasukkan bahan masakan kita lah. Okey, contohnya sayur dalam gambar ni sayur lah ke dalam air yang mendidih. Ya, tengok ni yang berbuih-buih ni ialah air yang mendidih ya.
Suhu dia kuat lah, api pun kuat kan. Dalam jangka masa, maksudnya dia ada berapa minit kita nak masak bahan tu. Jangka masa yang singkat. Kalau singkat ni maksudnya sekejap saja nak masak. Tak perlu sampai 1 jam. Okey, contohnya kaedah ini sesuai tujuan kita mencelur ni ialah untuk melembutkan makanan. Jadi, makanan yang kita celur tu semestinya makanan yang bukan yang tebal isinya ya. Dia sekejap je. Contohnya sayur sekejap je kan celurnya. Kalau lama sangat dia dah jadi warna lain. Kalau dia celur sekejap je dia masih lagi warna kehijau-hijauan ya. Dia tak warna hijau yang pudar. Jadi sayur ni akan dicelurkan selama berapa minit. Itu kita nak tahu. Okey, ini contoh hasil masakan yang disebutkan dalam rajahnya, yang antaranya ialah gado-gado, yong tau fu, mi. Okey, mi pun kita celur sebab produk kita kat sekolah, produk PPKI ialah mi kan. Mi mentah kan, mi kuning kan. Kalau tengok proses di sekolah kita buat mi tu, proses akhirnya adalah celur. Celur tu maknanya sekejap kita rendam dalam air yang mendidih. Itu teknik masakan kalau sesiapa tanya. Dan sayur-sayuran lah. Macam contoh gambar ni kita boleh tengok. Dia gunakan sayur sawi. Dia celurkan mungkin dalam masa selalunya dalam air yang dah cukup panas ni, tak payah terlalu lama nak celur. Ambil masa 2 minit pun dah cukup. Ya, 2 minit. Apa bahan yang kita guna untuk bagi cecair tu? Cecair apa kita guna selalu untuk celurkan sayur? Tentulah air. Dan menggunakan api yang perlahan ke kuat? Tentulah api yang kuat. Kalau api perlahan, macam mana nak didik? Ambil masa lagi lama. Kita nak cepat, jadi kita kuatkan api tu. Jadi kita letaklah sayur ni. Ni sayur. Letak sekejap. Tengok masa 2 minit dah angkat. Sebab kita nak makan dia bukan terlampau masak sangat kan. Jadi itulah proses kaedah mencelur. Okey, mari kita tengok gambar hasil masakan. Okey, dekat dalam buku ni dia tunjukkan kamu supaya kamu faham apakah itu hasil masakan yang kita boleh dapat daripada kaedah mencelur. Antara yang pertama ialah yang cikgu sebut tadi, gado-gado. Gado-gado ni makanan contohlah yang paling dekat dengan kita, sayur pecal lah. Ya, untuk pengetahuan kamu, sayur pecal. Okey. Sayur pecal ni ada pelbagai jenis kan. Contohnya kacang, toge. Semua tu jenis tujuannya untuk kita nak lembutkan sekejap je bahan tu supaya senang makan, tak orang kata tak keras kan. Kacang kita celur, toge kita celur, apa lagi dalam pecel tu? Dalam pecel tu ada kangkung kita celur. Sayur-sayur yang dalam gado-gado ni pun dicelur kebanyakannya. Ya, pecel pun macam tu, sayur-sayur. Nangka pun dicelur. Ya. Jadi kena faham semua bahan-bahan ni dicelur. Okey, yang kedua, mi. Okey, ni mi kuning ni. Mi kuning. Mi kuning. Mi kuning ni proses akhir masa kita buat kat PPKI ni ialah kita proses akhir untuk hasilkan mi kuning. Okey. Kita kena celurkan dulu mi tu supaya dia masak. Dia masak. 2 minit je. 2 minit je kita celurkan mi. Tak lama sebab air tu dah mendidih, dah membuak-buak. Jadi kita perlukan masa yang sekejap je ya. Kena faham, mencelur ni sekejap sahaja. Dan seterusnya, makanan yang dalam panggilan macam orang Cina sikit ni, yong tau fu. Yong tau fu ni pun lebih kurang macam pecel juga. Dia kita kena celurkan dia punya isi ketam, kangkung, fish cap, fish ball, itu semua
dicelur dulu selama 2 minit dalam air rebusan supaya sayur-sayuran tu lembut bila kita nak makan dengan sosnya. Itu tujuannya. Sebab kita kena faham. Faham. Kamu tu perempuan, bukan ada doh sana, doh sini, tunjuk gambar sana, tunjuk gambar sini. Tujuannya untuk melembutkan. Melembutkan bahan masakan itulah. Supaya kita senang nak masak. Celur. Ya, kena faham. Konsep mencelur ni tujuannya untuk melembutkan bahan masakan. Sayur, mi, apa lagi, fish ball. Senang kita nak makan. Kalau sejuk beku, lepas tu kita nak masak, tak masak pun tak boleh kan. Kita kena masak. Fish ball kena masak je. Kita celurkan je. Ya, daripada peti ais kita ambil. Jadi itu 3 contoh yang diberi. Okey, tapi kalau saya minta yang murid-murid ni cari senaraikan seberapa banyak hasil masakan menggunakan kaedah mencelur. Kat mana nak cari ni? Okey, kamu boleh cari di Google. Okey, cari di Google, di internet. Cari kat internet, type perkataan makanan dicelur, hasil makanan ya. Kalau kamu letak Maggi, okey, cikgu faham Maggi, telur masin kita celur ke? Telur masin. Kena faham konsep ni. Ini kita tak pasti lagi. Maggi memang sekejap sajalah. Kita tahu Maggi ni 2 minit dah masak. Apa lagi makanan yang kita ni hanya perlu dicelur je. Hasil makanan tau. Kalau kamu letak ayam apa? Okey, tak boleh letak ayam saja. Ayam apa? Okey, cuba itu latihan ya. Latihan cari ya, untuk latihan. Untuk kamu faham apakah makanan yang makanan yang dicelur. Cari dalam internet. Okey, jadi itulah topik kita hari ini untuk prinsip haba lembap, kaedah mencelur. Okey, cikgu harap kamu faham maksud, tujuan dia. Itu semua kita kena faham dari segi maksud, kena faham dari segi tujuan dia untuk melembutkan masakan, kena faham hasil makanan apa yang menggunakan kaedah mencelur ni. Boleh cari di internet ya, kita boleh type. Okey, untuk itu sekian dulu sahaja pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham boleh WhatsApp di kelas ya. Okey, untuk itu kita tamat dulu dan cuba salin nota dan jawab soalan latihan yang tadi. Okey, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.